video ini kita akan membincang soalan dalam modul kita pada muka surat ke-14. Okey, so kita tengok soalan pertama. Bezakan setiap yang berikut terhadap X. So, maka kalau kita nak bezakan sesuatu fungsi, first kita kena check tengok pattern dia. So, kalau di sini kita tengok fungsi ni, dia ada sebelah atas, ada sebelah bawah. Dia dalam bentuk pecahan, maka kita boleh guna petua hasil bahagi. So, apa tu petua hasil bahagi? Bahagian atas kita anggap dia sebagai U. Dan bahagian bawah kita anggap dia sebagai V. Jadi bila kita nampak macam tu je, kita tulis dalam tempat jawapan kita lah. Okay, so U sama dengan X tambah 3. Dan V sama dengan X tolak 2. So, lepas tu kita nak bezakan U. So, bezakan U kita dapat DU dx sama dengan, okay, so X bila bezakan kita dapat 1. 3 kita bezakan dapat 0. Maka DU dx adalah 1. Untuk V pula, kita nak bezakan V. DV dx. So, sama juga X kita dapat 1. Negatif 2 kita dapat 0. So, dua-dua juga bila kita bezakan kita dapat 1. So, macam mana kita nak cari dy dx? Kita nak bezakan dy dx. So, kamu kena ingat formula. Selalunya saya cakap senang je kamu ingat posisi. Okay? Salin bawah. Okay, iaitu V. Bezakan atas iaitu du dx. Okay? Lepas tu sebab dia adalah dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk bahagi. So, kita kena guna tolak. Tadi dah atas, dah bawah. Sekarang kita salin pula yang atas, beza yang bawah. Okay? Per bawah V ni kuasa 2. Ini adalah formula kita. Okay? So, kalau kamu tak ingat formula, it's okay. So, kita buat macam mana? Darab silang saja. Tadi kamu dah bezakan U, dah bezakan V. So, kita just darab silang. V darab dengan du dx. Tolak dengan U darab dengan dv dx. Maka, kamu akan dapat apa? Nah, jawapan kita akan dapat, okay, X tolak 2. Darab dengan 1. Lepas tu tolak dengan U, iaitu X tambah 3. Darab dengan dv dx, iaitu 1. Per apa? Per yang bahagian bawah, iaitu V lah. V kita lah yang bahagian ni, kita kuasa 2kan dia. So, kamu akan dapat macam tu lah. X tolak 2 kuasa 2. Okay? Seterusnya, kita nak settlekan dia. 1 darab dengan X. Kita dapat X. Nak buka kurungan kan? 1 darab dengan negatif 2. Kita dapat negatif 2. Tolak dengan yang bahagian ni kena berhati-hati. Sebab mengapa kena berhati-hati? Sebab dia adalah tolak bahagian yang belakang. Sepatutnya kamu letak satu kurungan, boleh nampak lebih jelas. Sebab mengapa? Banyak pelajar dia akan buat macam tu. Okay, dia just buka kurungan, dia 1 ni darab masuk, dia dapat, oh 1 darab X, dia dapat X. 1 darab 3, dia dapat positif 3, macam tu. Jawapan kamu akan salah. Sebab mengapa? Sebab kamu kena tengok baik-baik. Di sini, dia adalah apa? Sebenarnya dia adalah tolak. Okay, tolak untuk the whole thing. Tolak X, tolak 3. Maka sepatutnya, negatif, positif, kita akan dapat negatif. Tolak 3. Baru betul. Okay? So, seterusnya, bahagian atas kita dah buka kurungan dah. Yang bahagian bawah kita salin balik. Okay. Macam tu. Okay? Seterusnya, apa yang kita kena buat? Okay, yang bahagian atas, kalau boleh settle, kita settlekan. Okay, so kat sini, X tolak X, kita dapat 0. Negatif 2 tolak 3, maksudnya hutang orang RM2, hutang lagi RM3, maka kita dapat negatif 5. Per X tolak 2 kuasa 2. Itulah jawapan kita.
Senang saja kan? Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okey, sama juga cara dia. First saja nampak macam ni, bahagian atas adalah U kita, bahagian bawah adalah V kita. So, tak perlu peduli apa-apa. Just tulis saja. Okey, U salin balik 2x tolak 1. V adalah 5x tambah 1. Okey? So, bila kita nak bezakan U, kita dapat du dx. Okey? Maka 2x bila kita bezakan, kita dapat 2. Negatif 1 bezakan, memang kita tahu pemala akan dapat kosong. Jadi, jawapan kita hanya 2 sahaja. Lepas tu, bahagian ni pula. dv, kita nak bezakan dv dx. Maka kita dapat 5. Okey? Sepatutnya dah cepat dah kan? Okey, 5x kita dapat 5 saja. Tambah 1 akan dapat kosong. Okey, so sekarang kita nak cari dy dx. Okey, kalau kamu ingat formula, baguslah tu. Kita just ganti masuk saja. Tapi kalau kamu tak ingat formula, it's okay. Kita nak buat macam mana? Ikut posisi. V darab dengan ini kan? Darab silang. V darab dengan du dx, tolak dengan u darab dengan dv dx. Lepas tu bahagian V ni kita kena kuasa duakan dia. Itu je. Okey, senang kan? Okey, kita teruskan. Okey. So, kita tahu bahagian ni adalah V 5x tambah 1 kena darab dengan 2. Lepas tu tolak dengan darab silang kan? 2x tolak 1 darab dengan 5. Okey? Next. Per apa? V kuasa 2. Maksudnya V adalah 5x tambah 1 kuasa 2. Senang saja, kan? Okey, seterusnya next step. Okey, lepas kamu dah ganti masuk mengikut formula, lepas tu kita nak buka kurungan. So, 2 ini kena darab ke 5x. 2 ni kena darab masuk ke 1. So, kita dapat 2 darab 5x. Kita dapat 10x. Kita nak buka kurungan. Lepas tu, 2 darab dengan 1. Oh, kita dapat 2. Okey? Tapi di bahagian belakang mesti kena berhati-hati. Sebab mengapa? Sebab dia adalah tolak kat sini. Tolak the whole thing. Semua benda di belakang tu kena tolak. So, janganlah kamu just tambah saja. Darab saja. 5 tu darab masuk je. Tapi kena berhati-hati dengan negatif ni. Okey? So, kalau tak, kamu buat macam ni. Kamu salin balik, buka kurungan dulu. Okey? Buka satu kurungan. So, kamu settlekan apa yang terdapat dalam kurungan tu. 5 darab 2x, kita dapat 10x. Okey? Lepas tu, 5 darab negatif 1, kita dapat negatif 5. Okey, kamu boleh buka kurungan. Satu kurungan macam tu. Okey? Lepas tu, baru kamu settle. Tambah satu step lah, supaya kamu tak salah. Okey, bahagian bawah kita just salin balik saja, iaitu 5x tambah 1 kurungan kuasa 2. Ingat mesti ada kurungan sebab dia mewakili the whole thing. Semua benda ni kita kena kuasa 2kan dia. Okey, seterusnya sekarang barulah kamu buka kurungan. Untuk pelajar yang berhati-hati dan untuk pelajar dia memang dah tahu, okey, bolehlah kamu terus buka kurungan. Okey, untuk step kedua kamu boleh terus dapat negatif 10x tambah dengan 5. Kalau tak, okey, se-advise kamu lebih baik sebelum kamu negatif tolak ini kamu tolak masuk kan, kamu buka kurungan, buat macam ni. Lepas tu barulah kamu buat step by step. Tolak 10x, tolak negatif 5. Dia akan jadi negatif-negatif positif. Maka kamu akan dapat macam itulah. 10x tambah 2. Okay, next. Negatif 10x. Negatif-negatif kita dapat positif 5. Yang bahagian bawah tu kita salin balik. Seperti apa yang saya selalu cakap lah. Yang boleh settle, kita settlekan. Yang tak boleh, kita salin balik. So kat sini, masih boleh settlekan bahagian atas. 10x tolak 10x kita dapat kosong. Okay. Lepas tu 2 tambah dengan 5. Oh, kita dapat 7. Maka jawapan kita dapat 7 per 5x tambah 1 square. Itu jawapan kita. Okey? Senang je kan? Okey, next.
kita tengok soalan ketiga. Sama juga soalan ni, nampak aja dalam bentuk pecahan, bahagian atas adalah U, bahagian bawah adalah V kita. Maka tulis saja U adalah sama dengan X, V kita adalah sama dengan X kuasa 2 tambah 3. Lepas tu kita bezakan satu demi satu. du dx. Kita dapat, bezakan X, kita dapat 1. Untuk V ni, dv dx. Bezakan X kuasa 2. Ingat kuasa 2 kan? 2 darab ke depan, kita dapat 2. X salin balik. 2 tolak 1, kita dapat 1. Maka kita dapat 2X. Lepas tu tambah 3. Bezakan, kita dapat 0. Maka bahagian ni kita dapat 2X. Seterusnya kita nak tulis jawapan kita. dy dx. Dy dx. So, ikut saja posisi. Kalau kamu dah lupa formula, kita darab silang. V dulu. Kita start from V. Darab dengan du dx, tolak dengan u, darab dengan dv dx. Lepas tu kita ambil v ni, kuasa 2 kan dia. Itulah formula kita. So kita just ganti masuk. Senang je. Kurungan x kuasa 2 tambah 3, darab dengan 1, tolak dengan x, darab dengan 2x. Senang kan? Lepas tu per apa? V kuasa 2, iaitu X kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Boleh tak kita tulis macam tu? Kebanyakan pelajar memang akan buat macam ni. Salah. Ingat, V kuasa 2 maksudnya the whole thing. Semua tu kena kuasa 2. Maka kamu kena letaklah kurungan bagi dia. 1V tu kena kuasa 2. Ingat. Lepas tu, ikut step iaitu boleh settle, kita settlekan. Tak boleh, kita salin balik. So, kita tengok bahagian atas dulu, step by step. Yang bahagian depan, X kuasa 2 tambah 3, darab dengan 1. Ini senang kan? Darab 1, memang kita akan dapat X kuasa 2 tambah 3 balik. 1 darab X square, kita dapat X square. 1 darab 3, kita dapat 3. Itulah. Next. Tolak, kita tulis balik tolak. Yang bahagian ni senang sebab dia hanya X darab dengan 2X, maka kita dapat 2X kuasa 2. Sebab apa? Sebab di sini kita tengok negatif, positif, negatif. Memang negatif lah. Nombor dengan nombor. 2 darab 1 kita dapat 2. X darab X kita dapat X kuasa 2. So yang bahagian bawah dah tak boleh settle. Kita just salin balik. So next. Bahagian atas. Nah, nampak tak di sini? Kita masih ada apa? X kuasa 2. Tolak dengan 2X kuasa 2. Maksudnya X kuasa 2 boleh settlekan dengan X kuasa 2 lah kan? So. Ada 1, kamu hutang orang 2. Maksudnya kita ada negatif X kuasa 2. 1 tolak 2, kita dapat negatif 1. Iaitu negatif 1 X kuasa 2 lah. Tambah dengan 3. Per, itu kita salin balik. Macam itulah. Senang saja. Dan kalau jawapan kamu nak cantik, yang tolak ni kita boleh pindah ke belakang. So kita dapat macam tu. Tapi kalau kamu dapat ni dah bagus dah. So kalau nak cantik, sebab negatif biasanya kita tak letak di depan. So tambah 3 ni kita pindah depan. Tolak X kuasa 2, kita buat macam tu. Jawapan akan nampak lebih elok. Tapi betul jugalah kalau kamu buat sampai step ni pun boleh dapat full marks dah. Tak salah. So kita tengok yang seterusnya, soalan keempat. Kalau dah cepat, kamu tahu dah. Nampak aja soalan pecahan macam ni. U sama dengan sebelah atas. Salin dulu. Tolak 3. V ikut sebelah bawah. X tambah 4. Lepas tu kita bezakan U. Du dx. Kita akan dapat 2 darab ke depan. X, 2 tolak 1, kita dapat 1. Tolak 3, bezakan, kita dapat 0. So, itulah 2X sajalah. So, V kita nak bezakan, kita dapat dV dx. Maka kita dapat apa? X ni kita bezakan, kita dapat 1. Tambah 4, kita bezakan, kita dapat 0. Inilah.
Lepas tu, kita nak dapat jawapan yang terakhir. dy dx. Okay? So, macam mana? Ikut formula dia. Darab silang, start dari V. U dengan dv dx. Lepas tu V ni kuasa 2. Itu je. Senang kan? So, V ialah X tambah 4. Kita darab silang dengan 2X. Tolak dengan apa? Tolak dengan X kuasa 2 tolak 3 darab 1. Macam tu. Per bahagian bawah iaitu X tambah 4 kuasa 2. Seterusnya, kita nak buka kurungan. 2X ni kita darab masuk. Kita dapat, 2X kuasa 2. Lepas tu 2X ni darab masuk. 4 darab 2 kita dapat 8. Dan kita ada 1X. So, 8X lah. Okay. Seterusnya, nampak tak negatif? Tolak kat sini. So, kena tolak the whole thing kat belakang. Okay. So, kalau boleh, kalau kamu dah cepat dah kan, kamu boleh teruslah. Negatif, positif, negatif, 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 positif. Kamu boleh dapat jawapan macam tu. Tapi kalau tak, lebih baik kamu letak satu kurungan supaya kamu tak salah lah. 1 darab X kuasa 2, kamu dapat X kuasa 2. 1 darab tolak 3, negatif 3, kita dapat negatif 3 lah. Barulah nanti kamu tambah satu step, buka kurungan. Tolak ni kita tolak masuk. Buat step by step. Tak akan salah. Okay? So, X tambah 4 kuasa 2. Macam tu. So, next sekarang kita nak buka kurungan pula. Kita dapat 2X yang boleh pemudahkan, kita pemudahkan. Yang tak boleh kita salin balik. So, di sini tolak 2X kuasa 2. Sorry, tolak X kuasa 2. Tolak negatif, negatif, negatif. Jadi, kita dapat positif 3. Okay? So, bahagian bawah kita salin balik. Okey, seperti apa yang saya cakap untuk pelajar yang dia dah faham, dah tahu tolak ni, kewujudan tolak ni, dia dah aware dah. Memang boleh skip step yang kedua, terus dapat step ini. Tak salah. Okey, tapi untuk kebaikan kamu, supaya kamu tak lupa, just biasakan dia. Nampak saja tolak, kamu letak kurungan. Kamu darab seperti biasa dulu. Lepas tu barulah kamu buka kurungan tolak ni. Okey, so next. Sekarang, kita nak pemudahkan dah. Kita nak ringkaskan. Okey, yang ada sebutan yang sama, kita boleh settlekan. Contohnya kat sini. 2X kuasa 2 dan X kuasa 2 ni dia boleh tolak. Jadi, saya dapat apa? 2 tolak 1, saya dapat 1 je. So, X kuasa 2. Lepas tu, tambah 8X. So, tambah 8X. Tambah 3. Tulis tambah 3. Per yang bawah salin balik. X tambah 4 kuasa 2. Itu je. Senang kan? Okay. So, kita tengok soalan seterusnya. Soalan 5. Sama je lah. Susah kan? Kalau kamu tak biasakan, kita just buat seperti biasa. Okay. So, U adalah sama dengan 4X kuasa 2. V adalah sama dengan bahagian bawah 7 tolak X kuasa 2. Yang ni kena berhati-hati bila kamu bezakan. So sekarang kita bezakan U. DU, DX. Okay? So kamu akan dapat apa? 2 kuasa tertinggi darab ke depan. 2 darab 4 kita dapat 8. X salin balik. 2 ni kita tolak 1, kita dapat 1 lah. So kita dapat 8X. Okay? Lepas tu, dV dx. Okey. 7, kalau kamu bezakan, kamu dapat 0. Tapi jangan lupa di sini, nampak tak? Bahagian ni adalah negatif X kuasa 2. Okey? Negatif X kuasa 2. Ya. Sorry ya. So, sekarang saya nak bezakan yang ni macam mana? Banyak pelajar dia akan ignore negatif ni. Jangan abaikan negatif. So, 2 ini kuasa tertinggi kita darab ke depan ada negatif 1. So, sepatutnya kita dapat negatif 2. X kuasa tertinggi tolak 1. 2 tolak 1 kita dapat 1. So, memang kamu akan dapat negatif 2X. Okey? Seterusnya,
kita dah boleh bezakan dy, dx. Just ikut formula je kan. Okey, formula macam mana? Darab, silang. Lepas tu bahagian ni kita kuasa duakan dia. Okey, so kita teruskan. Okey, sama dengan 7 kurungan 7 tolak x kuasa 2 darab dengan 8x tolak dengan kurungan 4x kuasa 2 darab dengan negatif 2x. Okey? Per bahagian bawah iaitu 7 tolak x kuasa 2 kuasa 2. Macam tu. Okay. So next kita nak settlekan. Boleh buka kurungan 8x ni kita darab masuk. Okay. 8 darab 7 kita dapat 56. X. So ada x lah kan. So 8x darab negatif x kuasa 2. 8 darab negatif 1 kita dapat negatif 8 lah. X kuasa 2 darab dengan x kita dapat x kuasa 3. Okay. Seterusnya. Nah, ni kena berhati-hati. Negatif, negatif kita dapat positif. Lepas tu 4 darab 2 kita dapat 8. X kuasa 2 darab dengan x kita dapat x kuasa 3. Per apa tu? Bahagian bawah kita salin balik lah. Okay. So 7 tolak x kuasa 2 kuasa 2. Macam tu. Seterusnya. Tolak 8x kuasa 3 tambah balik jadi kosong lah. Maka bahagian atas atau sebelah atas adalah 56x sahaja. Per kita salin balik. Senang kan? Tu je. Okay. Boleh kan semua? Okey, so kalau boleh kita teruskan soalan ke-6. Sama je tengok soalan macam tu. X kuasa 2 bahagian atas lah kita salin balik je. X kuasa 2. Okey, V adalah bahagian bawah iaitu 2x kuasa 2 tolak 1. So sekarang kita bezakan U. Kita dapat du dx. Okey. So, 2 darab ke depan. Kita dapat 2x. Okey? Lepas tu 2 tolak 1, kita dapat 1 lah. So, memang jawapan dia 2x sahaja. So, lepas tu dv dx. So, sekarang 2 kuasa tertinggi darab ke depan. 2 darab 2, kita dapat 4. X kita salin balik. 2 tolak 1, kita dapat 1 lah. Yang belakang, bezakan negatif 1 dia adalah pemalar. Maka jawapan adalah kosong kat belakang. So, kita hanya dapat 4x sahaja. Okay? So, lepas tu kita nak cari dy dx. Ikut je formula. V kita darab silang. Tolak dengan U darab dengan dv dx. Bahagian ini kita kuasa 2. Iaitu bahagian bawah lah. Okay, V kuasa 2. So, nampak tak? Kita just ulang step yang sama saja. Okay, so sekarang apa yang kita boleh buat? Kita just salin balik. Okay, so gantikan V ni. X kuasa 2 tolak 1 darab dengan 2x tolak dengan x kuasa 2 darab dengan 4x per bahagian bawah iaitu 2x kuasa 2 tolak 1, ingat kena ada kurungan kuasa 2. Macam tu je. Lepas tu kita settlekan kurungan. Okey? So 2x darab ke depan 2 darab 2. Kita dapat 4. X darab x kuasa 2. Kita dapat x kuasa 3. Lepas tu 2x darab dengan negatif 1. Positif, negatif memang kita dapat negatif. 1 darab 2 kita dapat 2. Kita ada 1x kat sini. Okey? Seterusnya kat sini belakang negatif the whole thing. So kita darabkan. So kita tahu negatif 4 darab 1 kita dapat 4. X kuasa 2 darab X kita dapat X kuasa 3. Per apa? Bahagian bawah kita salin balik. Tolak 1. Kuasa 2. Okey. Maka kita dapat apa? 4X kuasa 3. Tolak dengan 4X kuasa 3. Nampak tak yang bahagian ni? So, kita settlekan. Sebab dia ada apa pemboleh ubah yang sama. X kuasa 3 dengan X kuasa 3. So, jadi kita boleh tolak lah. Bila tolak, dapat kosong. Maka kita just baki
negatif 2x di sebelah atas saja. Di sebelah bawah kita salin balik 2x kuasa 2 tolak 1 lepas tu kuasa 2. Itu sahaja. Sangat senang kan? Okay. So, kita akan sambung pada video yang seterusnya. Thank you semua.